TV KPM. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya, Aiman Sufian Azman, dalam Sukses SPM 2021. Apa khabar murid-murid sekalian? Harap semuanya dalam keadaan baik-baik, sihat, sejahtera dan yang paling penting, masih mengekalkan SOP. Jaga penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Baik murid-murid, jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita bersama dengan Ustaz Muhammad Baihaqi Mat Akhir. Apa khabar Ustaz? Khabar baik, Alhamdulillah. Masya Allah, cantik baju Ustaz pada hari ini. Baik, kita bersama dengan Ustaz dalam mata pelajaran Usul Aldin Kertas 1, bahagian A dan juga bahagian B. Apa persiapan SPM yang mungkin Ustaz dah rancang bersama dengan murid-murid kita di sekolah sana? Sekarang ni kita sudah berada di penghujung. Kerana lebih kurang dalam beberapa minggu lagi kita akan menghadapi peperiksaan. Jadi dalam tempoh masa ini kita perlu melakukan latih tubi yang berterusan dan kita perlu berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar terus diberikan kekuatan. Betul. Kerana kita sekarang berada dalam pandemik COVID-19. Okey, baik. Kepada murid-murid, jom kita bersama dengan Ustaz untuk segmen yang pertama ini. Apakah yang akan Ustaz kongsikan? Dipersilakan Ustaz. Baik. Jadi sebelum kita meneruskan kepada perkara-perkara yang lain, jadi perkara yang pertama yang perlu kita kenal ialah mengenai format bagi kertas usul Aldin 5401/1. Tak kenal maka tak cinta. Jadi kita kenal dulu permulaannya agar dengan kita mengetahui format kertas satu ni, kita dapat mengetahui bagaimana bentuk soalan dan kita dapat mengetahui bagaimana soalan-soalan itu untuk kita jawab dan bagaimana untuk mendapatkan markah yang penuh. Markah mungkin kita akan perolehi, tapi sekarang ni kita nak markah itu dalam keadaan yang sempurna. Dalam 4 markah kita mampu mendapatkannya. Okey, baik. Untuk soalan kertas 1, 100% ia adalah soalan ujian bertulis. Kertas 1 adalah ujian bertulis. Jenis instrumennya adalah kertas adalah ujian bertulis. Jenis item iaitu soalan yang akan disoal di dalam kertas 1. Bahagian yang pertama ialah objektif pelbagai bentuk dan bahagian yang kedua adalah subjektif respon terhad dan struktur. Okay, kita lihat pada bahagian A ataupun Al-Qismu Alif yang ia mengandungi lebih kurang 20 soalan. Ia akan mengandungi 20 soalan yang dinomborkan dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya hingga 20. Dan setiap satunya adalah bernilai 1 markah. Jadi 20 soalan, markahnya adalah 20 markah. Dan setiap calon perlu menjawab keseluruhan di bahagian alif. Setiap soalan ni di bahagian alif, calon perlu menjawabnya. Untuk bahagian ba ataupun qismu ba ataupun bahagian B, ada 4 pecahan. Ada 4 pecahan
soalan besar yang setiap satunya akan bernilai 20 markah. Dan calon-calon perlu menjawab keseluruhan. Jadi, apa maksudnya sekarang ni? Maksudnya sekarang ni untuk kertas satu, calon perlu menjawab seluruh soalan. Semua soalan perlu dijawab oleh calon. Tidak ada pilihan bagi calon-calon sama ada 4 jawab 3, 2 jawab 1 ataupun 6 jawab 5, tidak. Perlu menjawab keseluruhan. Keseluruhan soalan yang disoal dan dinyatakan di dalam kertas satu. Dan markahnya adalah 100%, dan wajarannya daripada 100 itu hanya akan diambil lebih kurang 70 markah kerana ada 30 markah yang berbaki dalam kertas 2. Jadi antara soalan yang sering ditanyakan kepada guru-guru ialah cakupan konteks. Soalan mana yang akan keluar ataupun soalan mana yang akan ditanya di dalam kertas SPM. Dinyatakan sini ialah cakupan konteks untuk soalan ini adalah berdasarkan pada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi setiap calon perlu menguasai tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Mesti menguasai konten-konten yang terdapat di dalam tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Jangan tinggal tingkatan 4, tumpu tingkatan 5. Jangan tumpu tingkatan 5, tinggal tingkatan 4 ataupun tumpu tingkatan 4, tinggal tingkatan 5 kerana cakupan kontennya adalah merangkumi tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jika calon-calon ingin cemerlang, kamu perlu untuk menguasai dua-dua tingkatan. Dan aras soalannya adalah 532. Jadi 532 ni bermaksud 50 markah soalan aras rendah, 30 markah aras sederhana dan 20 markah adalah aras tinggi. Jadi setiap calon anda semua berpeluang untuk lulus kerana 50 markah adalah daripada soalan yang beraras rendah. Jadi itulah sikit sebanyak yang kita boleh sedia maklum dan kita boleh ambil perhatian daripada format soalan bagi kertas usul Al-Din 5401/1. Okey, maknanya pentingnya memahami format ni untuk mendapat markah penuh, Ustaz, ya. Kan? Okey, baik. Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Muhammad Baihaqi Mat Akhir. Untuk segmen kali ini, Ustaz, apakah tips yang akan Ustaz kongsikan bersama dengan murid-murid kita di rumah sana? Tips sekarang ni, untuk kali ini kita akan bincangkan bagaimana untuk menguasai bahagian alif. Boleh Ustaz teruskan? Silakan, Ustaz. Okey, baik. Kepada calon-calon, untuk bahagian alif, qismu alif usul Al-Din ada 20 markah yang mana akan disusun soalan 1 hingga soalan 20 berdasarkan kepada bab-bab yang ada di dalam konten buku teks, iaitu tauhid, ulum hadis, tauhid, ulum al-Quran, tafsir, ulum hadis, sirah dan juga tasawuf. Bermakna ada 7 bahagian komponen. Ada 7 komponen, 7 bahagian yang akan berada di dalam soalan bahagian alif. 20 markah. Di mana dalam 20 itu akan terbahagi pula kepada 4 bahagian, iaitu soalan 5 awal, 1, 2, 3, 4, 5, soalan yang berbentuk isi tempat kosong. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10 akan berbentuk soalan kotak sahih. Seterusnya soalan 11, 12, 13, 14, 15 adalah soalan pilihan jawapan, manakala soalan yang seterusnya adalah soalan yang berstruktur. Okey, baik. Kita lihat kepada soalan yang
pertama hingga soalan yang kelima, imla al-faraghat al-atiyah ikhtiar ijabah as-sahihah. Ini adalah soalan pilihan jawapan. Isi tempat kosong. Isi tempat kosong, minta Ya. maaf. Minta maaf. Maksudnya jawapan dah ada Ustaz ya? Ya, jawapan ada. Apa yang penting kepada calon-calon ialah soalan bahagian alif, 20 soalan ini, soalannya sudah diberikan jawapan. Oh. Sudah ada jawapan yang dinyatakan di atas. Kepada calon, kita hanya perlu untuk memilih dan menentukan apakah jawapan bagi soalan-soalan berikut. Cuma untuk bahagian alif ni, soalannya berbentuk kalam mati. Oh, macam mana tu? Sila pilih, kosong. Okey. Sila pilih jawapan, maka kita tidak akan mendapat markah satu, separuh ataupun sebagainya. Terus akan hilang. Dan sebenarnya untuk soalan qismu alif ni, soalannya adalah berbentuk recall. Kita baca, kita faham dan soalan ditanya dan sudah ada jawapan. Sepatutnya jika kita baca buku, kita sudah faham, kita sudah menghafal, insya-Allah mudah untuk kita menjawab soalan bahagian alif. Dan untuk bahagian alif ni akan disediakan nanti sekeping kertas yang di dalam yang dicetak di situ nombor 1 sehingga nombor 20. Dan setiap soalan-soalan ini perlu disalin semula di kertas jawapan. Dan kita perlu untuk ceraikan dan kita lekatkan pada buku jawapan. Ingat, semasa melekatkan tu kita akan menggunakan tali. Dan bila menggunakan tali, sila simpul mati. Jangan buat simpulan kasih. Kenapa? Kerana kita takut nanti simpulan itu terbuka dan kertas kita akan tercerai dan akan hilang begitu saja. Jadi kepada calon-calon, kena ingat benda ni. Walaupun ia mudah, tapi ia menjadi satu benda yang penting untuk kita ambil berat. Patutnya dapat full mark Ustaz, tiba-tiba dapat separuh je kan? Ya. Selalu saya nyatakan kepada calon-calon SPM, 20 markah. Okey, 20 markah. Sepatutnya kita dapat 18, 19, 20 per 20. Kenapa? Kerana sudah dinyatakan di sini jawapan. Kita hanya perlu untuk pilih saja. Dan pastikan soalan seperti sekarang ni soalan nombor 1. Okey, nombor 1. Dan jawapannya pun ditulis pada nombor 1. Takut nanti terkalih sebagainya. Okey, ini Bentuk pertama. Ya, bentuk pertama. Isi tempat kosong. Okey. Okey. Yang ini adalah bentuk yang kedua, nombor 6 sehingga nombor 10, iaitu khata' sahih. Kita menyatakan sama ada pernyataan ini betul atau salah. 2 kalimah saja, sahih dengan khata'. Jangan calon-calon letakkan tanda apa? Tanda pangkah ataupun right. Mesti letakkan sahih ataupun khata'. Kerana apa? Kerana arahan uktub kalimah sahih. Tulis kalimah sahih. Jadi kena letak cara menjawabnya dengan meletakkan sahih ataupun khata'. Maknanya ini ke yang perlu diberi penekanan Ustaz? Dalam bahagian ni, dalam soalan 6 hingga 10 ni, ada benda yang perlu kita ambil maklum. Kerana sekarang ni dia betul ataupun salah. Pernyataan ni mungkin pernyataan yang betul tapi ingin disalahkan. Jadi calon-calon perlu berhati-hati ketika membaca soalan. Kerana tersalah baca, mana tahu baca-baca soalan, soalan mudah. Mudahnya soalan. Best ni. Terlalu confident level. Terlalu yakin dengan kemampuannya sehingga menyebabkan
dia kehilangan markah dengan mudah pada bahagian ini. Kenapa? Kerana pernyataan ini ada betul dan ada salah. Mesti baca dan faham betul-betul pernyataan ini. Sama ada ia betul ataupun salah. Okey, antara benda yang penting untuk kita lihat dan ambil maklum, kalimah-kalimah yang perlu kita ambil maklum pada bahagian ni untuk sahih dengan khata' ni ialah kalimah qabla, ba'da, laisa, la, illa. Itu kalimah-kalimah yang boleh menyebabkan pernyataan yang betul menjadi salah. Pernyataan yang salah menjadi lebih salah. Saya pernah kena illa tu, Ustaz. Oh, illa tu. Kita baca kita tak pasti. Tiba-tiba di hujung tu ada illa. Kan? Ada illa. Jadi bila ada illa tu, baca yang awal tu dah betul dah nampak betul dah. Rupanya ada di belakang tu illa, menyebabkan pernyataan itu jadi salah. Kita terperangkap dengan soalan tersebut. Dah rugi dah. Dah rugi satu markah. Satu markah cukup penting dalam SPM. Satu markah boleh menjadikan kita dapat A+. Satu markah boleh menyebabkan kita lulus. Dengan kehilangan satu markah boleh menyebabkan kita gagal. Jadi walaupun satu markah, ia juga adalah amat penting dalam perhatian kita. Okey. Terlihat pada jenis yang ketiga. Soalannya daripada nombor 11 hingga nombor 15. Iaitu pilihan jawapan. Dalam pilihan jawapan, soalan pilihan jawapan ni, dia akan berikan kepada kita 3 pilihan. Ini pun senang. 3 pilihan je. 3 pilihan saja, bukan banyak. 3 sahaja. Kalau bagi 10 tu mungkin dah susah kan. Jawapan dah ada dah. Jawapan dah ada. Cuma dalam bahagian ni dia akan letakkan soalan-soalannya akan mengelirukan calon-calon dengan diletakkan nama yang hampir-hampir, kalimah yang hampir-hampir. Contoh yang kita lihat sini, nombor 2 ni, An-nazir ila ashabil kahfi yazunnu annahum mustayqizun, musta'idun, muntabihun. Nak hampir-hampir sama, tapi sebenarnya yang paling tepat dan paling betul adalah mustayqizun. Inna ashabil kahfi makasu fi kahfihim sinina wazdadu 9 sanawat 300 400. Berapa? 300 ke 400 ya? Ya, dia mula dah rasa confused dah. Jadi untuk soalan ni juga penting untuk kita baca betul-betul, takut kita tersilap. Kalimah tu kalimah yang hampir-hampir sama dan menyebabkan kita tersalah. Dan dia punya kalimah pun, contoh kita lihat pada soalan nombor 14 ni, Al-Umayyah, Al-Abbasiyah, Al-Osmaniyah. Okey. Zaman apa ni ya? Zaman Osmaniyah ke, zaman Umayyah ke, zaman Abbasiyah ke? Jadi itu soalan-soalan yang boleh mengelirukan. Walaupun dia senang, tapi dia agak mengelirukan. Jadi yang penting ialah kita baca soalan dengan bijak, dengan berhati-hati, jangan bimbang kerana masa adalah 2 jam 15 minit. Dan terlihat kepada soalan yang seterusnya, bentuk soalan seterusnya iaitu soalan yang bentuk rumus. Diletakkan di atas ni pilihan jawapan dan rumus RST. RST ke, XYZ ke, ABC ke dan sebagainya pun tidak ada masalah. Tapi R. Okey, contoh ya. Okey, R. Mewakili R ni adalah ikhbaru an syai'in bi khilafi ma huwa alaih. S apa dia? Mukhalafatul haya haqqun bi naqdil ahdi fil sir. Dan T pula apa dia? Wada'u syai'un fi ghairi mawdu'i. Untuk menjelaskan pernyataan bagi R ni, okey,
Kita lihat ikhbaru an syai'in bi khilafi ma huwa alaihi. Kita lihat di atas ni apakah pilihan-pilihannya. Dan kita menjawab bagaimana? Kita letakkan R tu berdasarkan apa yang telah kita pilih di atas ni. Begitulah juga dengan yang ini. Dan kita lihat pada soalan yang 19 dan 20. Kenapa? Kerana pecahan ini untuk soalan 16, 17, 18, 19, 20, ia akan digabungkan antara soalan yang soalan rumus, dua jenis bentuk rumus seperti yang tadi, okey, ataupun yang macam ni. Yang ni X dengan Y. X dan Y. X dan Y ni tak semestinya X dan Y. Mungkin boleh A, B, D, E dan sebagainya. Tak jadi masalah. Tapi yang penting apa dia? Kita baca soalan X ni apa dia? X ni. Sekarang ni soalan ni tanya, apakah itu X? Wallazi balagha rijalihi tamun ad-dabdun wal hifzi. Jadi untuk X ni kita lihat di atas as-sahihul hasan, dhaif ataupun maudhu'. Jadi jawapan apa dia? Jawapan dia adalah sahih. Okey, jadi ini di antara bentuk-bentuk yang akan keluar dalam bahagian A, Ustaz Ya, bahagian A. Baik, dan selepas ni kita akan bersama dengan Ustaz lagi untuk bahagian yang seterusnya. Tapi kita berehat seketika, Ustaz. Baik, murid-murid jangan ke mana-mana. Banyak lagi tips yang akan Ustaz kongsikan. Kembali selepas ini, sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Alhamdulillah, anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2021 Pecutan. Dalam mata pelajaran kita pada hari ini, Usul Aldin Kertas 1 bahagian B. Baik Ustaz, untuk segmen kali ini apa yang akan Ustaz kongsikan? Okey, baik. Kita untuk bahagian B ni ataupun qismu ba ni ada beberapa bentuk soalan, ada beberapa jenis soalan dan bagaimana kita nak menjawab soalan-soalan tersebut. Soalan, contohnya soalan itu 4 markah, bagaimana kita dapatkan 4 markah? Kalau kita jawab tak sempurna, mungkin kita hanya akan dapat 2 markah saja, jadi kita akan rugi 2 markah. Jadi bagaimana kita nak dapatkan markah yang penuh pada setiap soalan yang dinyatakan kepada kita. Baik, kita lihat pada soalan Usul Aldin Qismu Ba yang markahnya adalah 80. 80. Banyak. Terbahagi kepada 4. Yang pertama, soalan pecahan yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah tafsir gabungan dengan ulum Al-Quran, yang ketiga tahdis gabungan dengan ulum hadis, dan yang keempat sirah akhlak gabungan antara dua sirah dan juga akhlak. Jadi jangan tinggal konten-konten yang ada dalam buku teks, semua mesti kena kita kuasainya. 7 dalam 1 Ustaz Ya, 7 dalam 1. Okay. Cumanya untuk ulum Quran dan juga ulum hadis, kontennya hanya terdapat di dalam tingkatan 4. Tingkatan 5 tidak ada. Jadi jangan tinggal konten ulum hadis dan ulum Al-Quran kerana ia mewakili lebih kurang 8 hingga 10 markah pada setiap bahagian. Dua-dua tu berjumlah lebih kurang 20 markah. Jadi jangan tinggal. Rugi tu. Okey. Kita nak cemerlang. Kita bukan nak lulus. Kita nak cemerlang. Baik Ustaz. Untuk bentuk yang pertama. Okey, bentuk yang pertama. Bentuk yang biasa. Mana-mana soalan pun biasa. Iaitu soalan daripada tafsir. Yang apa soalannya? Yang ni mestilah kita boleh jawab. Wajib kita boleh jawab. Iaitu soalan yang berkaitan dengan ma'anil kalimat. Soalan ni soalan yang wajib akan ada. Wajib akan ada. Jadi jangan tanya nak kena baca tak makna kalimat. Makna kalimat ni banyak lah. Contoh dia untuk tingkatan 4 kita ada 5 hadis, 5 tafsir. Okey, tingkatan 5 kita ada tafsir surah Al-Kahfi. Contoh dia
Dan semua bab-bab itu ada ma'anil kalimat. Adakah perlu dihafal semua? Ya, perlu dihafal semua kerana kita tidak dapat nak pastikan mana ma'anil kalimat yang akan keluar. Cuma kita bolehlah untuk meringkaskan. Okey, meringkaskan. Contoh soalan ni bil batil bi khilafil haq. Kita boleh ringkaskanlah makna kalimat tersebut. Jika ada panjang, kita boleh ringkaskan. Kita ambil ayat yang mana menjelaskan kepada makna kalimat tersebut. Kita boleh buang di belakang-belakang tu au, ai, huwa. Mungkin kita boleh buanglah. Kita ambil yang mana solidnya. Fariqan qita'ah bil ismi bil zambi tadullu tadfa'u. Kita ambil solid dia punya ma'anil kalimat. Jadi soalan ma'anil kalimat jangan tinggalkan 4 markah. 4 markah yang akan mewakili kepada soalan ma'anil kalimat. Ini bentuk lain ataupun bentuk yang sama? Yang ni tadi ni kita tengok kepada soalan yang berkaitan dengan ma'anil kalimat bagi tafsir. Sekarang ni ma'anil kalimat bagi hadis. Soalan yang ditanya lebih kurang sama je. Selepas daripada hadis akan ditanya soalan yang berkaitan dengan ma'anil kalimat. Dan ma'anil kalimat ini yang disoal ini bukanlah ma'anil kalimat yang direka masuk ustaz yang tiba-tiba nak ditanya. Semuanya sudah termaktub dan ada di dalam konten buku teks. Oh, dah ada dalam buku lah. Ya, memang dah ada. Tinggal hafal je. Ya, kena hafal. Okey, baik. Okey, baik. Maknanya Ustaz, dia hanya tanya makna kalimah ataupun dia mungkin boleh tanya perkataan berlawan Ustaz? Tidak ada. Tidak ada. Makna kalimat sahaja. Makna kalimat sahaja. Okey, baik. Simple dan mudah. Perkara yang tidak ada di dalam konten buku teks tidak akan ditanya di dalam kertas peperiksaan kalimat. Okey. Soalan yang berikutnya. Soalan yang berkaitan dengan ta'rif. Soalan yang berkaitan dengan ta'rif. Yang ni mesti masuk Ustaz Wajib. InsyaAllah. Wajib tu bayar tu. Kita sebagai orang Islam dah sebut insyaAllah. Okey. InsyaAllah akan ada soalan yang berkaitan dengan ta'rif. Contoh ta'rif. Ma ta'rifu as-sam'iyat. Soalan yang berkaitan dengan ta'rif ni, perkara yang penting diambil berat ialah setiap calon mesti menjawab berdasarkan ta'rif yang ada di dalam buku teks. Tidak boleh direka, tidak boleh diambil daripada buku-buku yang lain, dan tidak boleh dipendekkan. Mesti lengkap, tamam, kamil, mutakamil, diambil daripada buku teks. Contoh dia, ma ta'rifu as-sam'iyat. Ijabah as-sam'iyati hiya ma kana tariqun al-ilmu biha as-sam'u al-wari' fil kitab aw sunnah. Mimma laisa lil aqli fihi majal. Kalau kita hafal separuh, maka markah kita pun akan dapat satu. Separuh. Separuh je. Ya, akan dapat satu markah saja. Sekarang ni kita nak cemerlang, kita nak A+. Jadi kita kena ambil yang sempurna. Bila kita jawab secara sempurna sampai habis, maka kita akan dapat 2 markah penuh. Jadi untuk ta'rif mesti kena hafal penuh. Banyak kan, ta'rif ni pula hanya akan ada dalam soalan tauhid, ulum Quran, ulum hadis, tasawuf. Itu saja. Tidak ada dalam ia tidak ada dalam tafsir ataupun dalam hadis. Tak semua bab yang ada
yang berkaitan dengan takrif. Tapi kalau tak ingat Ustaz, tulis lurah je boleh ke Ustaz? Maksud kamu macam mana tulis lurah? Maknanya tulis bahasa je. Daripada sudut bahasa ni mungkin daripada sudut istilahnya kan. Ataupun memang ni sahaja jawapan yang perlu diberikan. Ya. Kalau dalam konten buku teks, kalau berkaitan dengan istilah, dia akan nyatakan istilah. Kalau berkaitan dengan lurah, dia akan nyatakan secara lurah. Baik. Soalan yang akan dinyatakan kepada calon-calon adalah perkara yang hanya ada di dalam buku teks saja. Yang ada di dalam objektif pembelajaran, mi'yar at-ta'allum. Itu saja soalannya. Jadi kalau objektif pembelajarannya menyatakan tentang takrif, maka soalannya pun akan berdasarkan hanya kepada takrif. Okey. Man ahli sunnah wal jamaah. Soalan ni mungkin ada yang akan menjawab nama orang. Okey. Sekarang ni walaupun tak dinyatakan secara jelas siapa takrif ahli sunnah wal jamaah, mahwa takrif ahli sunnah wal jamaah, tapi kita boleh andaikan bahawa soalan ni dalam konten yang ada dalam buku teks, ia bertanya tentang takrif ahli sunnah wal jamaah. Allazina yasiruna ala ma alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi minal islam wal iman wal ihsan. Kalau jawab separuh, maka kita akan dapat separuh. Jadi pastikan kita menjawab dengan penuh untuk mendapatkan markah yang penuh untuk takrif. Untuk takrif. Okey. Ini soalan berkaitan dengan mafhum, tafsir. Dan ini soalan berkaitan dengan maudhu' ulum hadis. Maudhu' ulum hadis. Maudhu' ulum hadis. Ulum hadis. Kalimah yang tidak boleh ditinggalkan, mesti kena ada. Aqwal, af'al, takrir, sifat. Kalau soalan yang berkisarkan kepada hadis, sunnah, empat perkara ni mesti ada di dalam jawapan calon. Kenapa? Kerana hadis ta'rifnya aqwal, af'al, iqrar wa sifat. Begitu juga dengan sunnah juga adalah aqwal, af'al, takrir dan juga sifat. Jadi empat benda ni jangan kita tinggalkan. Mesti ini adalah kalimah yang penting yang untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan ulum hadis. Ini masih dalam takrif lagi Ustaz kan? Ya, masih lagi dalam takrif. Baik. Ini pun soalan yang berkaitan dengan takrif, tapi yang ni soalannya berada di dalam konten tasawuf. Zifaf huwa i'lanu an intiqal arus ila baitil aris biqamatil hafl. Yang ni satu, yang ni satu. Tapi ada yang jawapan yang berdasarkan pengalaman calon yang menjawab wa i'lan anil intiqal arus ila baitil aris. I'lanun, ini kalimah yang penting ni. I'lan itu mengiklankan, bukan pindah saja. Bukan pindah saja, mesti mengiklankan. Dia mesti mengiklankan. Jadi kalimah-kalimah, ada kalimah-kalimah yang perlu kita ambil berat agar tidak jatuh kalimah tersebut yang boleh menyebabkan kita kehilangan markah. Okey, soalan yang berkaitan dengan al-farqu. Ini bentuk lain pula Ustaz. Bentuk lain pula. Baik. Soalan-soalan yang ada, bukan ada isu lah, selalu yang ditanya oleh calon tentang al-farqu ni. Ustaz nak buat kotak. Ustaz kena buat kotak ke tidak? Ustaz tak perlu buat kotak ke tidak? Sekarang ni yang penting ialah kotak ke tak kotak ke. Yang penting sekarang ni apa dia? Jawapannya mestilah betul.
Dan perbezaannya, ingat, perbezaannya mesti perbezaan yang setara di antara A dan juga B. Jika A bicara tentang hal tersebut, maka B pun mesti bicara hal tersebut. Contohnya, kita lihat. Ma farqu bainal malaikati wal jin. Yang ini soalan berkaitan dengan malaikat dengan jin. Mungkin ada soalan, ma farqu bainal hadis maudhu' wa hadis sahih. Sahih. Okey. Ma farqu bainal sunnah wal asar. Ma farqu bainal Makkah wal Madaniyah. Contoh, ada banyak soalan tu kan. Yang mana yang ada berkaitan tentang perbezaan. Tetapi yang pentingnya apa dia? Bila kita menjawabnya mestilah dalam keadaan setara. Contoh dia malaikat, soalan dari malaikat. Ajsamun latifatun nuraniyatun. Ajsamun latifatun nariyatun. Ini dalam konteks yang sama. Okey. Qadiratun ala tashakkul bi askalin hasanah wa qabihah. Ini konteks yang seterusnya. Okey. Ini konteks yang seterusnya. Hasanah faqat. Jadi perbezaannya mesti berada dalam konteks yang sama. Ingat tu. Jika konteks yang berbeza, walaupun jawapannya betul, memanglah A bersifat demikian, B bersifat demikian, tapi jawapan yang dinyatakan itu tidak setara, maka tidak mendapat markah. Jadi berhati-hati. Topik dia kena sama, Ustaz. Ya, kalau topik. jisim, yang ni jisim juga. Ya, betul. Okey, kita lihat kepada soalan yang popular. Yang popular setakat ni, cukup popular lah soalan ni, yang berkaitan dengan tokoh. Kita ada banyak tokoh dalam sirah, kita ada banyak tokoh dalam tasawuf. Sekarang ni kita ada kontens yang berkaitan dengan tokoh, dan apakah soalan yang akan tanya berkaitan dengan tokoh. Ini adalah soalannya. Contoh soalannya. Okey, yang akan tanya, untuk terjemah fi Syekh Muhammad Abdul Fima Yati. Ismuhu, namanya, sifatnya, dan jelaskan dua daripada pekerjaannya. Okey, bagaimana nak menjawab ismuhu? Bila soalan yang bertanya tentang tokoh ni, ialah kita tengok tokoh nama, ialah nama panjang kan. Panjang dengan al-al dan sebagainya. Betul Aiman? Kan? Nama betul. dengan kita pun sekarang ni pun nama pun panjang lah. Nama ulama dulu pun panjang dengan gelaran dia, dengan pangkat dan sebagainya. Jadi yang penting apa dia? Kita berikan jawapan berdasarkan 3 nama dia. Iaitu namanya, nama bapaknya, dan juga nama gelarannya. Ataupun namanya, nama bapaknya, dan juga nama datuknya. Okey, yang ni yang penting ni. Apa dia? Sifat dia mestilah sifat yang mewakili diri dia, yang seperti yang dinyatakan di dalam konten buku teks. Jangan reka, jangan bubuh sifat mahmudah, sifat karimah dan sebagainya. Tidak boleh. Mesti sifat yang seperti dinyatakan di dalam buku teks, dalam konten buku teks. Ingat tu. Kalau letak sifat mahmudah, banyak sifat mahmudah. Ya memanglah dia tu bersifat mahmudah. Tapi sekarang ni kita nak calon menyatakan berdasarkan kepada sifat yang ada di dalam buku teks, seperti yang ada dalam buku teks yang menyatakan tokoh tersebut. Begitu juga dengan amal dia, juga yang dinyatakan di dalam buku teks. Maknanya Ustaz, dia kena ada nama, sifat dan juga pekerjaan dia, Ustaz. Itu tak semestinya, semestinya. Cuma jika yang soalan yang berdasarkan kepada tokoh lah. Okey, baik Ustaz. Ini selesai kita untuk bahagian B, dan insya-Allah murid-murid jangan ke mana-mana, banyak lagi tips yang akan Ustaz kongsikan kepada kita selepas ini. Kita berehat seketika. Didik TV KPM. Alhamdulillah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses SPM 2022.
2021. Hari ini dalam mata pelajaran Usul Al-Din. Tapi segmen kali ini kita nak pergi ke aras yang tinggi. Betul Ustaz? Ya. Okey, silakan. Soalan yang sering ditanya oleh calon-calon tentang soalan aras tinggi ataupun soalan kebat. Apakah soalan kebat yang ada di dalam Usul Al-Din? Yang pertama adalah soalan berkaitan dengan dalil. Soalan dalil ni, Allah, banyaknya dalil. Kalau lihat dalam buku teks Usul Al-Din, memang banyak soalan yang berkaitan dengan, memang banyak konten yang berkaitan dengan dalil, dan konten tersebut ada di dalam tauhid dan juga tasawuf. Kalau baca dalam buku teks tu memang banyak. Cumanya untuk soalan aras tinggi ni, kita lihat markanya hanya ada 20, mewakili 20 markah saja. Jadi walaupun banyak dalil yang ada dalam buku teks, soalannya taklah banyak sebab dia hanya mewakili 20 markah. Soalan dalil, apa perlu kita buat bila kita jumpa soalan dalil? Contoh yang pertama, had ad-dalil naqli ala subuti sam'iyat. Soalan dalil, apa yang perlu kita buat? Okey, jangan susah hati, jangan rasa tension. Sebab apa? Banyak ni dalil Ustaz, nak kena baca ni Ustaz. Okey. Yang pertama ialah jangan bariskan. Jangan bariskan. Ingat baik-baik. Okey? Jangan bariskan sebarang jawapan yang berkaitan dengan dalil. Pertama. Yang kedua. Okey, yang kedua, tidak perlu letak qala Allah Taala, tidak perlu letak qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan soalannya pula akan berkaitan dengan dalilun naqli. Dia tidak ada tidak nyatakan di sini berikan dalil as-sunnah ataupun dalil Al-Quran. Bila soalan dalilun naqli, maka boleh nyatakan dalil sama ada Al-Quran ataupun sunnah. Tetapi calon tidak perlu letak, untuk selamat, tidak perlu letak sama ada soalan tersebut qaulun Nabi ataupun qauluhu ta'ala. Tidak perlu letak. Kerana apa? Untuk selamat. Dan jangan letak baris. Dan kalau jika dalil yang panjang, boleh dipendekkan berdasarkan kepada syahid dalil tersebut. Ambil poin je. Ambil poin saja. Baik. Dapatkan khidmat tujuannya daripada guru kamu. Okey, ini juga dalil. Kita ambil, okey, ini contoh soalan aras tinggi yang kedua, iaitu syarah. Panjang ni, ayat ni panjang kan? Isra' al-ayat bil ijaz. Bila tidak dinyatakan ayat mana yang perlu disyarahkan, bermakna boleh datangkan mana-mana isi yang ada dalam ayat ni sebagai syarah. Satu saja. Sebab apa? Sebab dua markah, satu saja isi. Contoh pada soalan ni, okey, jawapannya adalah hazal majmu' sehingga habis, ataupun liyunzirul kafir bi'azabin syadid, ataupun yubashirul mu'minin bisawabi jazil fil jannah khalidina fiha. Sama ada tiga-tiga ni, mana-mana poin pada tiga ni adalah jawapan. Jadi jangan letak semua. Kalau letak semua, jenuh tu. Sebab apa? Maka dua saja. Okey. Jadi satu saja pun sudah memadai. Antara yang lain ialah soalan yang berkaitan dengan ma yustafad ataupun ma yurshidu. Ma yustafad untuk tafsir, ma yurshidu untuk hadis. Ustaz, tadi saya dah jawab tadi Ustaz. Dalam syarah, boleh tak saya gunakan kembali jawapan saya dalam syarah tadi sebagai ma yustafad? Tidak jadi masalah. Cuma yang penting apa dia? Yang penting ialah dalam ma yustafad dan juga ma yurshidu ini adalah mesti kesimpulan yang berdasarkan kepada ayat yang dinyatakan. Jangan ambil mana-mana isi yang lain. Contoh dia, ayat sekarang bercerita tentang azab dan juga berita gembira. Tiba-tiba kita letakkan sini apa dia?
man shoma ramadhana, ataupun kita letakkan sini berkaitan dengan apa? Asyukru ala ni'matillah. Benda yang tidak ada kena-mengena dengan ayat yang dinyatakan, maka ma yustafad dan ma yurshidu tu tidaklah betul pada jawapan calon-calon. Jadi boleh ulang balik yang salah tadi sebagai ma yustafad, tidak jadi masalah dan boleh diaplikasikan sama ada di dalam hadis ataupun di dalam tafsir, tidak menjadi masalah. Okey Ustaz. Maknanya kalau murid-murid dapat jawab soalan untuk kebat ini, mereka akan dapat 20 markah penuh. Ya. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan, dan saya yakin murid-murid dah dapat tips bagaimana nak menjawab usul al-din dengan markah penuh. Ustaz, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Baihaqi Mat Akhir, dan kita doakan murid-murid dapat jawab soalan dengan baik. Kita jumpa lagi. Sukses SPM 2021 Pecutan. Ila liqa, ma'assalamah. Jumpa lagi. Okey. Wow.